Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung dengan bincang soalan dulu ya. Okey, muka surat 122. Okey. Okey, soalan nombor 4. Okey, dia kata dia bagi itulah graf tu. Okey, cikgu dah terangkan soalan bahagian-bahagian graf tu. Okey, soalan 4. A. Nyatakan tempoh masa ketika ia berhenti. Okey. So, ketika ia berhenti adalah dalam keadaan pegun lah. So, tempoh masa dia dekat bawah ni ya. Jadi, 1 point. Okey. Tempoh masa pegun 1.5 tolak dengan 0.75. Okey, so akan dapat 0.75 saat Okey, B pula dia kata hitung nilai T Okey, hitung nilai T jika purata laju bagi keseluruhan perjalanan ialah 36 cm. So, keseluruhan perjalanan. Okey, purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, purata laju sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kita tengok bahagian pertama, jumlah jarak dia adalah 80 tolak dengan 52. Jarak dia. Okey, kemudian bahagian yang kedua pegun, jadi tak ada pertambahan jarak. Kemudian bahagian yang ketiga adalah 80. Okey, ini bahagian bahagian 3. Okey, kemudian dia bagi jumlah masa. Jumlah masa so T lah, daripada 0 ke T. So T yang kita tak tahu, tapi purata laju dia bagi 36. So 36 sama dengan 80 tolak 52 adalah 28. 28 tambah 80 adalah 108. 108 bahagi T sama dengan 36. Jadi T sama dengan 108 bahagi 36. Ni tukar gantilah. 36 turun ke bawah, T naik ke atas. So 108 bahagi 36. Okay, T sama dengan 3. Itu 3 saat. Okey, kemudian C. Okay, C dia nak laju bagi gerakan yang terakhir. Gerakan yang terakhir maksudnya yang ketiga lah. Bahagian yang ketiga. So, C. Okey, bahagian yang ketiga, kita ambil jarak akhir iaitu 0. Tolak dengan jarak awal iaitu 80. Okey, kedudukan dia. Yang pertama, kedudukan akhir tolak dengan kedudukan awal. Okey, bahagi dengan T iaitu 3 tadi. Tolak dengan 1.5. So, laju sama dengan awak akan dapat, tekan kalkulator, negatif 80 bahagi 1.5 negatif 80 bahagi 1.5. So, awak akan dapat negatif 53.33. Okey, cm s negatif 1. Kita tengok pula yang kelima. Soalan yang kelima. Okey, Alice ingin menguruskan urusan penting di daerah L. Okey, graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan Alice dengan kereta dari daerah J ke daerah L melalui daerah K. Okey, hitung laju purata perjalanan Alice dari daerah J ke daerah L. Laju purata. Okey, purata laju adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa. Okay.
So A laju 200 sama dengan, okey, so dia bergerak sejauh 90 km bahagi dengan 2. Okey, so akan dapat 45 km jam negatif 1. Okey, kemudian B dia kata jika kadar perubahan jarak. Okey, soalan B, jika kadar perubahan jarak terhadap masa bagi kereta tersebut dari daerah J ke daerah K ialah perubahan jarak terhadap masa ini adalah laju lah. Okey, 50 km per jam. Hitung jarak antara daerah K dengan daerah L dalam kilometer. So, daerah K ke daerah L, jadi B adalah B, dia kata kadar perubahan jarak masa bagi kereta tersebut dari daerah J ke daerah K. Okey, so dia bagi kita gunakan formula yang sama lah. So laju 50. Okey, kemudian masa dia adalah 90 tolak S bahagi dengan 1. Okey, jadi 1 darab 50 dapat 50 lah. So 90 tolak S. Jadi S adalah kita buat, okey, kita tukarlah 90 tolak S. Okey, dia akan jadi S kat sebelah sini. Okey, bawa S ke sebelah kiri dan 50 ke sebelah kanan. So 90 tolak 50. Jadi S adalah 40. Okey, S adalah 40 kilometer. Tak kering tu. Okey, ada sikit pembetulan. Okey, cikgu perasan dekat sini. Okey, soalan B ni. Okey, soalan B ni cuba tengok balik Dia kata jika kadar perubahan kadar perubahan jarak iaitu laju terhadap masa bagi kereta tersebut dari daerah J ke daerah K. So dari daerah J ke K. Jadi daripada 0 ke S tu lah. Dari 0 ke S. Okey, so hitung jarak dari antara daerah K ke daerah L. Okey, so okey, yang kita buat ni ada salah sikit. Okey, kita padam dulu. Okey, kalau tadi kita kira yang atas ni, sebenarnya bukan okey, bukan yang atas ni Okey, kita kena kira daripada 0 ke S lah. So laju dia adalah 50. 50 adalah daripada 0 ke S. So S tolak 0 bahagi 1. Jadi S sama dengan 50 kali 1. So S adalah 50. So S adalah 50. Jadi untuk jarak dia nak jarak, jarak dari K ke L adalah KL 90 L adalah 90. So 90 tolak dengan 50. Okey, so jarak dia adalah 40 kilometer. Okey, dia macam nampak macam betul tadi sebenarnya, tapi dia terbalik sebabnya dia bagi dari daerah J ke daerah K. Tapi dia nak jarak daripada K ke L. Okey. Kemudian untuk C pula, huraikan gerakan kereta dari daerah J ke daerah L. J ke L, so keseluruhan perjalanan lah. So keseluruhan perjalanan adalah okey, kita nak dapatkan mula-mula kita kena dapatkan dia punya
laju dia lah, purata laju Okey, so purata laju dia adalah jumlah jarak purata laju ataupun laju purata lah. Okey, kita dah kira untuk soalan A sebenarnya. Okey, dia kata hitung laju purata perjalanan Alice dari J ke L. So 45 km jam -1. Okey, jadi kita hanya tulis dia punya ayat dia lah. Okey, huraikan. So maksudnya pada kereta bergerak dengan sejauh 90 km. Okey, 90 km lah, daripada 0 ke 90 km jarak dia Okey, dengan laju purata 45 km per jam dalam tempoh 2 jam. Okey, 2 jam. Dekat X ni jam, dekat Y ni adalah jarak Okey. So habis untuk latihan hari Isnin. Okey, kita nak tengok pelajaran kita hari ini. Okey, dan awak perlu jawab soalan 6, 7 dan 8 Okey. So kita tengok dulu. Okey, hari ini Khamis 19 Ogos 2021. Okey, jawab semua soalan. Okey, kita tengok yang bahagian pertama dulu, modul PDPC ni dulu. Okey, dia bagi contoh kan. Okey, macam mana nak kira. Yang pertama, hitung nilai S yang dekat dalam graf, kemudian tempoh masa, kemudian masa. Okey. Kalau hari tu kita belajar macam nak cari jarak, kemudian macam mana nak cari laju, kemudian macam mana nak cari tempoh masa kan. Okey, kita tengok soalan. Graf jarak masa yang tidak lengkap ni sini Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari bandar P ke bandar Q dan kemudian kembali ke bandar P. So kembali ke bandar P maksudnya dia patah balik. Dia pergi dari P, dia pergi Q, kemudian dia patah balik. Okey, so boleh agakkan macam mana graf dia. Okey, bentuk graf dia Okey, dia naik mendatar, kemudian dia turun balik ke bawah sebab dia patah balik ke destinasi iaitu di bandar Q. Okey, so B nyatakan okey, A, jika laju kereta itu dari bangsa bandar P ke bandar Q ialah 1.5 km per minit, hitung nilai S. Kemudian B nyatakan tempoh masa dalam minit apabila kereta itu berhenti di bandar Q. Okey, dan C diberi bahawa laju purata keseluruhan perjalanan ialah 1.2 km per minit. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan. Okey, untuk C kita kena ada maklumat dulu. Satu maklumat kita kena cari, kemudian barulah lukis semula graf Okey, dia tengok dekat sini dia bagi imbas kembali iaitu laju adalah jarak bahagi masa, laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, ni sepatutnya dah boleh ingat dah ni sebab asyik-asyik ulang benda yang sama je Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ni graf yang dia bagilah. Okey, graf yang dia bagi. Okey, kereta itu bergerak daripada bandar P, kemudian dia sampai ke bandar Q. Jarak dia pada S ni. Jarak bandar Q So, dia bergerak, kemudian dia berhenti di bandar Q. Okey, tengok dia berhenti di bandar Q, Pegun Tiada pertambahan jarak, cuma masa je yang bertambah. So maksudnya dia berada di bandar Q tu sajalah, berlega-lega dekat bandar Q sebelum patah balik ke bandar
P. Okey, sepatutnya kalau patah balik tadi dia kata so graf awak akan turun ke bawah sebab dia patah balik ke bandar P. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, dia bagi laju, so dia suruh hitung nilai S. Hitung nilai S. So laju sama dengan, okey, S tu adalah jarak lah, jarak. S adalah jarak, jadi laju iaitu 1.5 sama dengan jarak S bahagi dengan 40 minit. Okey, S bahagi 40. Okey, so kita nak cari S adalah 1.5 darab 40. Okey, awak akan dapat 60 kilometer untuk S. Okey, kemudian B, nyatakan tempoh masa dalam minit apabila kereta itu berhenti di bandar Q. So tempoh masa sama jugalah. Okey, 50 tolak dengan 40. So akan dapat 10 minit. Okey, untuk C diberi bahawa laju purata keseluruhan perjalanan ialah 1.2 km per minit. Okey, lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan. Okey, so nak lengkapkan kena ada, okey, berapa ni kat sini okey, memang dia turun ke bawah tapi berapa nilai dekat sini. Okey, nilai masa itu T dia. Okey, jadi macam mana nak cari? Dia bagi laju purata. So laju purata adalah 1.2 sama dengan jumlah jarak. Okey, so jumlah jarak, dia pergi ke bandar Q 60 dan dia patah balik 60 lagi. Okey, jadi 120 bahagi dengan masa yang tak tahu T. Okey, berapa lama dia ambil masa? Dia hanya bagi masa sampai dekat bandar Q dan bergerak dari bandar Q, kan? Okey, so T sama dengan 120 bahagi 1.2. So akan dapat T adalah 100 minit. Okey, T 100 minit. So tandalah T ni 100. Okey, lukis graf dia kata. So tambahlah bahagian ini, tambah. Okey, dan ini mesti kena lukis. Okey, so cikgu nak awak buat soalan nombor 6, nombor 7 dan juga nombor 8. Okey, cikgu tunjuk sikit soalan nombor 6. Okey, sebuah bas bergerak sejauh 230 km dari Kajang ke Ipoh. Jadual di bawah menunjukkan catatan perjalanan bas itu. Okey, so 5.30 AM. Okey, ini masa dia lah. Masa. Tapi tengok dekat sini paksi dia. Okey, tempoh masa. Paksi dia adalah tempoh masa, paksi X, dan Y adalah jarak. Okey, 5.30 AM dia memulakan perjalanan. So di sini dia mulakan perjalanan. Okey, mulakan perjalanan tak kisah sama ada bermula daripada bawah ataupun daripada atas, tapi masa dia adalah kosong. Okey, masa mesti kosong. Okey, so mulakan perjalanan 5.30 pagi. Kemudian 7.20 pagi. Okey, 7.20 pagi dia akan sampai di Bidor dan sarapan pagi setelah memandu sejauh 135 kilometer. Okey. So sejauh 3. Okey, jadi ni dekat sini. Okey, tengok 5.30 dengan 7.20 AM. So 0.720 tolak 0.530. Okey, 7 tinggal 6. Okey, 2 akan jadi 7.20 tambah 6 lah, kan? Okey, 1 jam adalah 60 minit. So dia akan jadi 6 tambah 2 akan jadi 8. Okey, 8 kat 3, 50. Okey, 6 tolak 1. Okey, so 1 jam
1 jam. Sekejap Okay, so sini tu dah ni. 1 jam 50 minit. So 1 jam 50 minit adalah 60 tambah dengan 50. So dapat 110 minit. Okay, so sinilah. Betul lah ni, sini 110 minit. Okay, dia bergerak sejauh 135. So 135 adalah jarak dari sini ke sini. Jadi awak boleh carilah M berapa. M adalah 230 tolak dengan jarak dia. Okey, 135. Okey, kemudian meneruskan perjalanan untuk 90 km lagi. So dia bergerak lagi. Okey, 90 km. Okey, dan tiba di Ipoh pada jam 10 pagi. Okey, so biasanya kalau dekat sini dia suruh tanda. Okey, sinilah dia akan jadi sini macam ni. Graf dia mendata sebab dia berehat di Bido. Dia sampai dekat destinasi Bido, kemudian dia turun. Okey, so sini N ni berapalah. Okey, berapa masa dia daripada 8.40 sehingga daripada 7.20 sehingga 8.40. So masa dia berapa minit. Okey, ataupun boleh kira daripada 5.30 sehingga 8.40. Berapa minit yang ke berapa dekat N ni. Okey, so kira satu-satulah. Okey, kemudian soalan A, okey tengok soalan A dia suruh cari nilai M, nilai N. Ni nilai M, N, kemudian lengkapkan graf. Ni cikgu dah bantu untuk letakkan graf. Okey, awak cuba Okey, B pula hitung purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. So purata laju adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, tapi dia nak kilometer per jam. Jadi masa tu tukarkan siap-siap kepada jam. Okey, masa tukarkan siap-siap kepada jam. Okey, soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Okey, cikgu nak awak buat sendiri. Okey, kita akan bincang pada kelas yang akan datang hari Isnin. Okey, jangan lupa tengok cikgu punya video. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.